Inilah suasana di Pelabuhan Kelang. Sebuah pelabuhan yang sentiasa sibuk dengan kapal dagangan dari serata dunia. Aktiviti utama di pelabuhan ini adalah mengangkut dan memunggah barang dari dalam dan luar negara. Ini ialah sebuah kapal dagangan dari Jepun membawa muatan kereta Honda. Kereta ini diimport atau dibeli oleh sebuah syarikat dari Malaysia. Itu pula kapal dari negara Amerika Syarikat yang membawa tepung gandum. Tepung gandum ini dibeli oleh sebuah syarikat dari Pahang. Kapal negara mana pula ni? Kapal ini milik sebuah syarikat dari Malaysia. Minyak sawit ini hendak dihantar ke Arab Saudi. Beginilah aktiviti harian di sebuah pelabuhan. Perdagangan antarabangsa. Amboi, banyak betul buah-buahan dijual di sini. Mestilah, ini pasar raya besar. Tentulah pelbagai buah-buahan ada di sini. Ada buah tempatan dan ada juga buah yang diimport dari luar negara. Maksud awak, buah tempatan seperti buah rambutan dan durian ni. Dan buah dari luar negara seperti buah kiwi dan limau mandarin ni. Ya, betul. Negara kita mengimport buah kiwi dari New Zealand. Manakala limau mandarin ini diimport dari negara China. Oh, maknanya untuk mendapatkan buah kiwi dan limau mandarin, negara kita perlu mengimportnya dari luar negara? Ya, untuk mendapatkan buah itu, kita perlu melakukan perdagangan antarabangsa. Kerana buah-buahan itu tidak boleh ditanam di negara kita. Maksud perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa ialah kegiatan mengekspor dan mengimport barang dan perkhidmatan antara satu negara dengan negara yang lain. Pengeluaran sesuatu barang yang banyak serta melebihi penggunaan dalam negeri membolehkan barang tersebut diekspor ke luar negara. Barang yang tidak dikeluarkan atau tidak mencukupi dalam negeri pula boleh diimport. Sebagai contoh, Malaysia mengeksport minyak sawit ke negara China dan mengimport tepung gandum dari Amerika Syarikat. Sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Perbezaan sumber semula jadi. Perbezaan iklim dan jenis tanah. Budaya masyarakat. Tingkat kecekapan pengeluaran. Harga faktor. Cita rasa pengguna. Klik pada setiap sebab untuk penjelasan. Perbezaan sumber semula jadi. Tidak semua negara dianugerahkan Tuhan dengan sumber semula jadi yang sama. Negara yang kaya dengan sumber semula jadi akan mengekspor lebihan sumber tersebut ke negara lain. Contohnya, negara yang kaya dengan minyak seperti Arab Saudi akan mengekspor minyak ke negara yang memerlukan sumber asli tersebut. Tetapi, untuk mendapatkan intan berlian, Arab Saudi terpaksa mengimportnya dari Afrika Selatan. Perbezaan iklim dan jenis tanah. Perbezaan iklim dan jenis tanah menyebabkan terdapatnya perbezaan hasil pertanian dan perhutanan antara negara di dunia. Contohnya, Malaysia yang beriklim khatulistiwa dan jenis tanah yang sesuai untuk tanaman getah boleh menjalankan perdagangan antarabangsa dengan negara lain yang beriklim Mediterranean yang mengeluarkan buah-buahan sitrus. Tingkat kecekapan pengeluaran. Kecekapan sesebuah negara dalam pengeluaran sesuatu barangan dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan negara lain merupakan sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Negara-negara lain yang tidak mempunyai kecekapan dalam pengeluaran barangan berkenaan boleh mengimportnya
kerana kosnya lebih murah berbanding mengeluarkannya sendiri. Contohnya, negara Jepun sangat cekap dalam pengeluaran alat-alat elektronik seperti kamera digital akan mengekspornya ke negara-negara lain. Budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang berbeza dapat mempengaruhi kecenderungan sesuatu masyarakat dalam mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Biasanya, ia melibatkan kemahiran dan minat pekerja di sesebuah negara tertentu. Seterusnya, ini akan mempengaruhi jenis barang dan perkhidmatan yang diekspor. Sebagai contoh, Perancis terkenal dengan pengeluaran minyak wangi. Switzerland terkenal dengan pengeluaran jam tangan yang bermutu. Harga faktor. Harga faktor pengeluaran seperti upah, sewa dan modal yang murah membolehkan sesebuah negara mengeluarkan sesuatu barang dengan harga yang murah. Harga yang murah membolehkan barang tersebut bersaing di pasaran antarabangsa. Contohnya, negara China yang mempunyai bilangan buruh yang ramai serta kadar upah yang rendah dapat mengkhususkan dalam pengeluaran tekstil dan pakaian dengan kaedah intensif buruh. Citarasa pengguna. Negara yang ramai penduduk dan terdiri daripada pelbagai kaum perlu mengimport pelbagai jenis barang bagi memenuhi pelbagai citarasa penduduknya. Contohnya, Malaysia mengimport ubat-ubatan dari negara China bagi memenuhi citarasa masyarakat China. Malaysia juga mengimport kurma untuk memenuhi citarasa masyarakat Islam dan mengimport kain sari untuk memenuhi citarasa masyarakat India. Kebaikan perdagangan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang mulia, Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan seterusnya, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah perdagangan antarabangsa lebih banyak mendatangkan kebaikan berbanding keburukan kepada sesebuah negara. Hadirin sekalian, perdagangan antarabangsa membolehkan kita mendapat barang yang tidak dikeluarkan di dalam negeri. Misalnya, Malaysia tidak dapat mengeluarkan gandum kerana iklim di Malaysia tidak sesuai dengan hasil pertanian ini. Namun demikian, kita dapat menikmati gandum kerana negara kita melaksanakan perdagangan antarabangsa dengan Amerika Syarikat. Perdagangan antarabangsa juga menawarkan pilihan yang pelbagai kepada pengguna untuk memilih pelbagai jenis barangan yang diimport selain barangan tempatan. Contohnya, rakyat Malaysia boleh membuat pilihan sama ada untuk membeli kereta tempatan atau kereta import. Melalui perdagangan antarabangsa, pengguna boleh menikmati barangan dengan harga yang lebih murah. Pengkhususan dalam pengeluaran sesuatu barangan akan menyebabkan kos pengeluaran menjadi lebih rendah. Hasilnya, harga barangan tersebut menjadi lebih murah. Contohnya, Malaysia boleh memperoleh beras dari Thailand dengan harga yang lebih murah berbanding harga beras tempatan. Ini kerana Thailand mengkhusus dalam pengeluaran tersebut. Perdagangan antarabangsa turut meluaskan pasaran barangan tempatan. Komoditi getah dan kelapa sawit yang banyak dihasilkan sehingga melebihi permintaan dan penggunaan dalam negeri boleh dieksport ke serata dunia. Ini sudah tentu memberi kebaikan kepada pengusaha untuk memperluaskan lagi pasaran bagi barangan keluaran tempatan. Kebaikan perdagangan antarabangsa seterusnya ialah menggalakkan penggunaan teknologi. Pengeluar tempatan boleh mengimport mesin-mesin dan alat-alat yang lebih moden untuk digunakan dalam proses pengeluaran. Kemasukan teknologi moden dapat meningkatkan daya pengeluaran industri tempatan. Hadirin yang dihormati sekalian,
Peningkatan dalam ekspor akan mendorong firma meningkatkan pengeluaran. Seterusnya, mewujudkan peluang pekerjaan dan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Contohnya, kilang-kilang yang berorientasikan ekspor dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Selain itu, perdagangan antarabangsa juga menggalakkan pelaburan. Perdagangan antarabangsa menggalakkan pelaburan langsung asing (FDI) ke dalam negara. Contohnya, perdagangan antarabangsa telah menggalakkan syarikat-syarikat asing membuat pelaburan di Malaysia. Perdagangan antarabangsa juga mewujudkan hubungan baik antara Malaysia dengan rakan dagangnya. Perdagangan antarabangsa memerlukan hubungan diplomatik diwujudkan dengan mendirikan kedutaan dan melantik duta di negara rakan dagang. Contohnya, hubungan dua hala Malaysia-Jepun membolehkan kepakaran dan teknologi dari Jepun dibawa ke Malaysia. Akhir sekali, perdagangan antarabangsa dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran. Kewujudan AFTA memerlukan barangan dapat dihasilkan dengan kos yang rendah dan harga yang kompetitif supaya keluaran itu dapat bersaing. Industri tempatan perlu meningkatkan kecekapan pengeluaran. Contohnya, minyak kelapa sawit menghadapi persaingan dengan minyak kacang soya. Malaysia perlu meningkatkan kecekapan pengeluaran minyak kelapa sawit supaya harganya lebih berdaya saing. Justeru itu, berdasarkan hujah-hujah yang telah diberikan jelaslah menunjukkan perdagangan antarabangsa lebih banyak mendatangkan kebaikan berbanding keburukan kepada negara yang berdagang. Sekian, terima kasih.